Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Pada hari ini cikgu nak berkongsi sedikit berkaitan dengan tajuk dekat tapi jauh. Apa tu? Dekat tapi jauh. Kita pernah dengar perkataan dekat di hati, jauh di hati. Nanti cikgu akan hurai, kamu akan lihat dulu apa yang cikgu paparkan pada hari ini. Nanti kita akan buat kesimpulan di akhirnya. Mari kita renung sejenak. Di mana aku? Aku adalah kamu yang semua yang mendengar ni. Di mana tempat kamu? Okey. Yang pertama, sekarang kita belajar PDPR secara online, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Sebab sekolah ditutup. Sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan sebagainya semua ditutup. Pelajar-pelajar, student, mahasiswa, mahasiswi belajar di rumah. Cuba tengok di sini. Murid ni selesa. Ada laptop, ada meja, ada lampu study, ada buku dan sebagainya. Tengok murid yang kedua ni pula. Cikgu paparkan sekali, Mbak, di mana kamu berada? Yang ni pula, tengok abang dia ada laptop, adik dia ada iPad, belajar sama-sama kat rumah. Yang ketiga ni pula, tengok. Walaupun sambil baring, sambil santai, setiap murid ada telefon bimbit masing-masing. Tengok, ada buku, ada telefon bimbit. Selesa belajar, walaupun santai sambil meniarap baring dan sebagainya. Yang keempat kita tengok ni pula. Cikgu bawa jauh sikit kamu. Tengok ni. Kalau kamu rasa tak selesa di rumah, sempit, bising dan sebagainya, cuba bayangkan. Pelajar-pelajar, rakan-rakan kamu yang jauh dari kita, dari bandaraya, jauh dalam hutan, di kawasan pedalaman. Mereka nak belajar juga, tapi mereka terpaksa naik ke bukit untuk mendapatkan lain. Mungkin lain tu satu bar, sekejap ada, sekejap tak ada. Tapi mereka tetap nak belajar. Tengok, beberapa orang, cikgu rasa mungkin rakan mereka 4 orang, belajar dalam hutan, ada laptop, ada buku, tapi terpaksa masuk ke dalam hutan, ditemani oleh nyamuk, binatang, mungkin berisiko binatang buas, harimau, ular dan sebagainya. Tapi mereka pergi nak mencari ilmu. Gambar ni pula memaparkan, tengok, tepi jalan, viral, duduk di tepi ladang kelapa sawit demi kelas online. Kalau kamu duduk di bawah kipas, rasa panas, tak ada power dingin, kamu bising pada mak kamu. Tapi kamu bayangkan rakan-rakan kamu tepi longkang yang busuk, tepi jalan, risiko bising dan sebagainya. Tepi ladang kelapa sawit, nak belajar juga, nak menuntut ilmu. Tengok. Yang ni pula tengok. Ada 6 orang adik-beradik masuk dalam surat khabar. 1 telefon bimbit, mak punya, kongsi adik-beradik nak belajar. Kalau ikut logik, sekolah rendah ke sekolah menengah ke, waktu belajar sesi pagi, tahap 2 belajar waktu yang sama. Tapi macam mana mereka tengok sanggup berkongsi demi nak mencari ilmu. 1 telefon bimbit. Ini kamu ada telefon bimbit, mak dah lama nak yang terbaru dan sebagainya. Tengok, adakah kita bersyukur? Dan ni pula tengok, gambar kartun tapi dia ada mesej yang tersembunyi. Cikgu buat PDPR ikut jadual, bagus sekali. Harap murid tiada yang di atas katil dibuat mimpi. Sekadar renungan. Kalau kamu tengok gambar kartun ni, cikgu rasa mungkin kamu juga ada macam ni. Kelas dah mula, tapi kamu masih di atas katil. Okay. Ini realitinya. Cikgu bukan nak maparkan gambar ni menunjukkan murid ni tak bagus. Tapi gambar ni dimasukkan dalam internet. Cikgu ambil daripada internet, cikgu paparkan. Ini yang mungkin banyak berlaku. Kamu hanya on nak ambil kehadiran. Kelas berjalan, tapi kamu masih dibuat mimpi. Adakah kamu? Aku itu adalah kamu. Kamu nilaikan. Di sini. Cikgu nak kaitkan sikit tentang tajuk ni dekat tapi jauh. Akhir nanti kamu tunggu apa maksud cikgu. Sekarang kita tengok permohonan ibu bapa dalam situasi begini. Biar gambar bercerita. Cikgu ulas sikit saja gambar. Kamu tengok, ini hari tu viral. Seorang bapa ditemui rumah oleh seorang DJ. Ramai yang menangis, yang mendengar luahan hati seorang bapa yang rasa terkilan sebab dia tak mampu nak sediakan peralatan untuk anak-anak dia belajar. Dia tak mampu nak membeli telefon bimbit dan sebagainya untuk anak dia belajar. Tengok, ayah nak berkorban. Tapi ada yang ayah dah bagi telefon bimbit, dah bagi laptop, tapi tak manfaat sebaiknya. Waktu kelas kamu pergi main game dan sebagainya. Kecewa ayah kamu kalau kamu tahu. Ayah kamu tahu. Tengok ni pula, dalam seorang ibu yang terpaksa bekerja dari rumah pada masa yang sama, nak mengajar anak-anak. 2 kerja kena buat. Bukan 2 bagi cikgu, 3 nak buat kerja pejabat, nak memasak sebagai seorang suri rumah dan sebagainya, nak menjaga anak-anak, nak membimbing anak-anak. Ibu ni memang pengorbanannya tidak terbalas.
Sebab tu dia kata syurga di bawah tapak kaki ibu. Kamu fikirkan, tengok gambar ni. Seterusnya tengok, andai kata kamu tidak menyayangi ibu dan ayah. Ini tahun lepas berlaku waktu peperiksaan SPM. Seorang anak yang sedang bertungkus lumus di medan peperiksaan keluar rehat sekejap, tiba-tiba dapat berita sedih. Ayahnya telah pergi untuk selama-lamanya. Kamu bayangkan kalau ayah membebel untuk kamu belajar, marah untuk kamu. Kamu masih dengar suara ayah, tapi kamu bayangkan pelajar ni, dia di medan peperiksaan. Tapi when jenazah yang datang, hanya tengok sekujur kaku ayahnya akan dikebumikan. Tengok ni pula gambar. Semoga menjadi anak yang soleh dan boleh memimpin tangan ayah serta ibu ke syurga nanti. Netizen tengok, kita dah dapat kejayaan, tapi kalau dah tak ada ibu ayah, kepada siapa kita nak tunduk lagi? Hargai. Tengok, anak ni pergi ke kubur. Ketika dapat keputusan SPM, pergi ke kubur. Tapi ayah dah tak mampu, mak dah tak mampu nak tengok. Kubur hanya melihat kejayaan kamu. Jadi sementara ibu dan ayah ada, hargailah. Dan yang ini cikgu bimbang, mungkin kamu juga pernah dalam keadaan sekarang ekonomi yang tidak menentu, ayah dan ibu ada yang berhenti kerja, ada yang tak dibayar gaji dan sebagainya. Ibu akan stres, ayah akan stres dengan kerana kamu tak nak belajar, bergaduh kat rumah dan sebagainya, menyebabkan guru-guru marah dan sebagainya. Jadi ayah akan stres. Salah satunya akibatnya mungkin kamu akan dirotan, kamu akan dibelasah. Ini banyak yang maklumat sampai pada cikgu, kena tali pinggang dan sebagainya. Jangan buat ibu dan ayah stres. Pengorbanan mereka terlalu besar untuk kamu. Kamu lihat ni pula, kalau tadi pengorbanan ibu dan ayah, pada masa yang sama, kalau kamu sebagai murid, kamu ada guru. Tengok apa pengorbanan guru. Tengok ini viral. Langsung tidak dihargai, tajuk besar dia kata. Sedihnya, tiada pelajar mahu serta kelas online. Anak daftar masuk gembirakan hati bapa. Seorang guru telah bersedia tidur lewat malam. Anaknya tegur, ayah tidurlah. Tapi ayah ni semangat. Anak-anak di sekolah menengah ni nak ambil kelas peperiksaan. Tapi esok paginya ayah bangun awal dah bersedia. Tak ada seorang masuk. Anaknya kecewa. Dia tak tahu ayah dia. Mungkin kata anak silap bagi line dan sebagainya. Tapi tidak ada pelajar yang masuk. Anaknya terpaksa ambil link tu, masuk. Hanya untuk menjaga hati ayah. Tengok. Kesiannya Abi. Dia buat kelas budak-budak dia seorang pun tak masuk. Sampai Abi nak kena call seorang-seorang. Itu pun dia orang tak angkat. Dia orang tahu Abi akan call dia orang kalau waktu hari ada kelas dan dia orang mati kan phone. Maksudnya apa di sini? Tengok. Seorang guru terpaksa telefon anak murid masuk. Sekarang cikgu dah buat kelas. Cikgu rasa ramai guru yang buat. Kawan-kawan cikgu pun kat sekolah cikgu, ramai yang mesej terpaksa telefon. Cikgu dah sedia. Mana anak murid? Tengok. Cikgu jemput murid. Mana adab kita belajar? Sepatutnya murid bersedia. Kalau kat sekolah kamu bayangkan, kamu berada dalam kelas, guru masuk, bangun, Assalamualaikum cikgu. Tapi sekarang cikgu kena kejut kamu, jemput kamu. Adakah kamu YB? Kamu tengok, dalam keadaan PDPR sekarang, guru ditemukan meninggal di atas sofa. Guru ini nak mengajar anak murid walaupun sakit, kita tak tahu macam mana. Tapi ajar mau di tangan Tuhan. Tapi tengok, yang ini baru berlaku. Guru meninggal di atas sofa ketika sedang mengajar online. Kamu bayangkan pengorbanan guru. Yang ini pula, seorang guru pensan. Seorang guru wanita pensan. Dikatakan selepas pensan 2 jam, guru ni juga meninggal. Baru saja mengajar. Kita tak tahu, tengok apa stresnya sampai guru boleh meninggal. Yang ketiga, tengok ni pula, guru walaupun berada di hospital, sakit dan sebagainya, tetap bawa laptop nak mengajar anak murid. Bimbang anak murid ketinggalan. Tapi murid adakah fikir? Tengok, bawa peralatan selengkapnya nak mengajar murid. Ini sebahagian yang cikgu paparkan. Banyak lagi kalau cikgu nak paparkan gambar. Walaupun tak ada online dan sebagainya. Tengok, di luar bandar. Kita di bandaraya, di bandar ada line dan sebagainya, ada kemudahan. Tapi di luar bandar tengok, mungkin kat Sabah dan Sarawak, guru pergi rumah murid, ambil murid, ajar di atas sampan. Bayangkan, kalau tiba-tiba arus deras dan sebagainya, buaya berada di dalam sungai, tapi demi nak belajar, nak mengajar anak murid, belajar atas sampan. Kamu tengok kesimpulan di sini. Kita tengok, ramai sudah tidak seronok mengajar. Dalam keadaan sekarang, untuk pengetahuan kamu, cikgu sebagai guru, rakan-rakan cikgu juga guru, sekarang mereka sudah stres dan hilang minat nak mengajar. Ramai yang pencen awal. Sepatutnya pencen umur 60, tapi yang buat pilihan pencen lebih awal.
5, 5, 3 sebab stres dan kepuasan dah tak ada. Anak-anak murid sekarang tidak menghargai guru. Kamu bayangkan satu hari nanti kalau kamu pergi ke sekolah, tidak ada guru. Siapa nak mengajar kamu? Kamu duduk dalam kelas, mana cikgu? Mungkin murid kata, seronoklah kita pergi sekolah tak ada cikgu. Tapi kamu biar. Kalau kita nak pandai, ada guru. Hebat macam mana pun, kita mesti bermula dengan guru. Kamu masih ingat kamu belum pandai membaca, siapa yang ajar kamu? Guru. Tun Dr. Mahathir kamu ambil tengok. Walaupun dah jadi seorang Perdana Menteri yang hebat, tapi ketika hari guru cikgu pernah terbaca, beliau tetap menghormati gurunya. Walaupun beliau lebih tinggi daripada guru, tapi dia mulia. Hormati guru. Orang dulu memang adab dengan guru tu diutamakan. Yang ni kamu tengok pula. Sure, PDPR dilaksanakan hingga hujung tahun. Melihatkan situasi COVID sekarang ni, ramai ibu bapa, ramai persatuan ibu bapa dan sebagainya minta PDPR sampai hujung tahun. Yang terbaru kita dengar menteri nak cuba buka juga ikut fasa. Kerajaan pada masa yang sama nak anak murid ke sekolah, tapi pada masa sekarang ada yang takut dan sebagainya. Kita tak tahu situasi macam mana. Andai kata berlaku sampai hujung tahun, kalau kamu masih tak nak belajar dan sebagainya, sudah pasti banyak yang kamu ketinggalan. Dan yang ini sedikit kesimpulan yang kita kata di sini, guru terbeban, ibu bapa tertekan. Ini tajuknya. Ibu bapa, guru terbeban, ibu bapa tertekan. Tak kata pun murid. Nampak? Dia ambil guru terbeban, ibu bapa tertekan dalam keadaan situasi sekarang. Dan yang ini adab belajar. Cikgu nak buat kesimpulan yang terakhir di sini. Kesimpulannya, cikgu tak nak terang satu-satu, ambil masa yang lama. Kau faham sini. Bila kita belajar secara online, cikgu tengok semakin lama sepatutnya semakin baik. Dulu adalah kalau satu kelas 40, 20 orang masuk, kira okeylah separuh. Tapi yang masuk dulu ada tunjuk muka. Sekarang cikgu tengok trend langsung tak ada tunjuk muka. Dan kawan-kawan cikgu pula dalam grup kata, sekarang bila guru bertanya, adalah 2-3 orang saja yang menjawab. Lain senyap, bila sebut nama, tak menjawab apa-apa. Apa kamu buat di belakang? Kita dekat. Ibarat macam laptop ni. Cikgu di sebelah sini, kamu di sebelah sini, dekat, boleh nampak kamu. Tapi rasa jauh hati. Apa anak murid buat sekarang? Okey. Jadi di kesimpulan di sini, dalam kita belajar, akhir tengok ni, adab menuntut ilmu adalah perkara yang sangat dituntut kepada semua pelajar. Tanpa adab yang baik, kita akan hilanglah keberkatan ilmu buat seseorang pelajar. Ingat, keberkatan ilmu tu paling penting. Biar kita belajar sikit, tapi ilmu tu akan masuk dalam otak kita. Kita jadi orang yang pandai pun, kalau satu hari nanti kita tak ada adab, apa maknanya? Kita jadi orang yang hebat, akhirnya kita terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Sebab apa? Ilmu yang kita belajar tu tak berkat. Jadi kesimpulannya pada hari ini, di bawah tajuk dekat tapi jauh, biarlah yang jauh tu kita dekatkan. Orang yang mencipta telefon nak mendekatkan, merapatkan hubungan. Jadi guru dengan murid ni tak boleh berpisah. Jadi jangan sampai satu hari nanti guru kamu rasa jauh dengan kamu. Walaupun dia boleh dengar suara kamu, jeritan kamu, tapi dia terasa jauh. Biar kamu jauh kat mana-mana pun, seluruh pelosok dunia pun, tapi kamu sentiasa di hati cikgu. Cikgu tu akan banggakan anak murid yang baik. Dulu tengok anak murid cikgu sekarang dah berada kat sana. Bagus anak murid tu. Kamu berada di jauh, tapi sentiasa ada di hati cikgu. Sentiasa ada di bibir. Biar begitu. Jadi kesimpulannya, apa yang cikgu sampaikan ini adalah sebagai nasihat. Kalau ada yang silap dan salah, cuba kamu perbaiki. Sama-sama kita perbaiki. InsyaAllah kita biar tajuk jauh tapi dekat kita tukar. Bukan dekat tapi jauh. Faham? Apa yang cikgu nak sampaikan? Cuba kamu fikir balik semula. Kalau tak faham, dengar balik semula apa yang cikgu sebut tadi. Itu saja yang cikgu nak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi. Bye.